for loops. Okay, for loops. So last time what we did is nombor satu kita buat while loops and then do while loops and then yang ni yang terakhir for loops. For loops, this is really the common loop that is used by most of the people. Maksudnya selalunya dia macam paling senang, selalunya orang akan guna for loop. Sebab apa? Sebab nanti kita akan tunjuk kenapa dia lagi senang, bukan lagi senang, selalunya digunakan oleh kebanyakan programmers. Okay, syntax dia like this, syntax dia. So maksudnya dia initialize, declare, ada setengah C editor. Dia punya initialize dengan declaration in some cases, in some C editor ataupun compiler. You can declare and initialize. Nanti saya tunjuk macam mana. Ada setengah tu dia tak boleh, dia kena declare di luar dan dia initialize like this. And this is the separated by semicolon. Test condition. Test condition tu apa? This is the logical operator ataupun relation operator. Okay, increment. Last kali dia punya condition. This is separated by semicolon. Increment or decrement. Tak semestinya increment, so you can also use decrement as well. Macam yang kita guna sebelum ni. So yang ni apa dia? This is like the stopping criteria. Not stopping. This is the stopping criteria. Test condition. Okay. So apa masalah kalau akan jadi? Contoh kalau saya tersilap dalam increment atau my test condition, kemungkinan sama ada awak akan dapat infinite loops. And then last yang terakhir sekali, this is the statement body of the loops. So benda yang sama, kita ada dalam while loops dengan do while loops pun benda yang sama, kita ada initialize, kita ada test condition, kita ada increment or decrement. Okay, contoh. This is example for the first line, yang line pertama ni. Okay, contoh. Saya boleh guna I equals to 0. Okay, so this is my initial value. Same thing, T initial, or I can start count equals to 10, start at 10. Okay, and then this is my condition. Like what we did in while and do while. This is my condition less than 3, or I can say this is my condition less than T max. So you can use variables. Same thing as we did for initial value, you can use variable. Boleh guna variables asalkan as long as you declare above. So we need to declare first. Declare and initialize. Kalau tak initialize, dia tak tahu nilai berapa. Dan selalunya dia akan, the default will be 0. Okay, and then saya boleh guna, this is my increment. So this is my increment. Dan saya boleh guna mathematical operation. Ataupun arithmetic. Boleh tambah, darab dan sebagainya. Yang ni yang biasa kita guna. This is increment, unary increment. So increase by 1. So kalau awak tengok kat sini, dia start daripada kosong, dia akan berakhir dengan 2.
So dia punya apa ni, dia punya how many times, berapa kali apa ni, dia punya roller coaster ni berpusing, dia akan jadi 3 kali. Sebab dia ada 0, 1, 2. Yang ni this is 0, 1 and 2. So dia akan keluar daripada apa ni, sampai ke 2. Sampai ke dia punya counting dia 0, 1, 2, tapi number of loop will be 3. Okay, dan yang terakhir, kalau tengok kat sini, dia start daripada 10. And then you need to make sure yang dia punya ni betul. Please make sure. Sebab kita start daripada nombor yang besar. So, bila kita start daripada nombor yang besar, selalunya kita akan guna countdown. Tak semestinya countdown, tetapi selalunya. Saya tekankan kat sini, selalunya. When you start from a big number, usually this is a decrement. So, you need to be careful with the relation operator that you are using. Okay, and then you can see that this is count plus plus, count minus minus. So kita start daripada 10 dan kita berakhir dengan 0 sebab dia ada bigger or equals to 0. So dia akan end with 0. Dia tak akan pergi ke negative number sebab 10 tolak 1, 9, 9 tolak 1, 8. So dia akan ada berapa? Dia akan ada sebutan daripada 10 sampai 0. So yang tu jadi macam 11. 11 times of looping. Dia punya roller coaster tu, pusing-pusing tu akan jadi 11 kali. Okay. Contoh, kalau saya dia yang macam ni. Kita tengok jawapan, kita try to figure out the answer. Okay. So, kita sama-sama lah maksudnya. Start daripada C sama dengan 0. C lebih kecil, dia punya stopping kriteria sampai 9 sahaja sebab dia lebih kecil pada 10. 9 lebih kecil pada 10, so dia akan berhenti dekat 9. Dan kalau tengok kat sini pun, assumption kita C ni adalah integer. So saya dah declare atas ni, integer C, and then C start from 0. Kemudian dia akan, kita buat printf. Okay. Pertama kali, kalau saya, first of all, if I did not have this for loops, this function for loops, okay. So kalau saya buat printf saja dan saya initialize C sama dengan 0, output dia akan jadi 0. Dia cuma keluar single number. Okay, tetapi kalau saya ada for loops, benda yang sama akan berlaku. Okay, saya start daripada 0. Kalau kita tengok kat sini, dia punya laluan dia macam mana, benda yang sama juga. So dia akan jadi C. C lebih kecil daripada 0. Silap. 0. Berapa tu, bukan 0, dah 10. Tak nampak 1 kat situ. C lebih kecil daripada 10. C is less than 10. And then C++. And then we have output. Okay, so still start daripada 0. C0, 0 is less than 10, and then increase by 1. 1, output dia 0. Sebab dia start daripada 0. Okay, dan C++ start daripada kemudian 1, sebab kita ambil yang ni. So yang ni kita, kenapa output dia start pada 0? Sebab this is the, dia lain dari kita punya Y dengan do Y. Sebab dia benda ni semua dalam satu statement. Sebab yang ni semua dalam satu statement. Yang ni adalah output. Cara kita evaluate dia ataupun cara dia execute dia lain sikit. Okay, and 1 is less than 0, yes. So increment
pada 2, so output dia jadi 1. Then 2 less than 10. So kalau tengok kat sini, dia akan jadi sampai ke 9, 9 less than 10, dia akan jadi 10. Okay, so dia output dia 9, 10, less than 10, no. So setakat ni saja dia akan berhenti. So output dia macam mana? Output dia akan keluar 0, 1, 2, 3, sampailah 9. Okay, kenapa dia dalam one line? Single line. Dia bukan yang macam ni. Dia bukan apa? 0, 1, 2, 3. Awak jawablah sendiri. Okay, let's see this one. The same thing macam yang kita buat dalam yang do while semalam hari Isnin. Okay, kita start daripada do while, tapi while itu dia punya condition adalah composite condition. Apa maksud composite? Dia ada lebih daripada one relation. So in this case, saya kata start kat sini, katakan integer I. Okay, lupa nak letak kat situ. Integer I, sum equals to 0. I start pada 1. I is less than 20 and sum is less than 10. Okay, so we have apa dia? Kita ada kat sini n. So bila melibatkan n, kita kena bila dia jadi false. Cuma dia memerlukan satu sahaja false. Dia memerlukan satu sahaja false. Okay, so maksudnya sama ada sum ataupun I jadi 20, sum akan jadi 10, baru dia tak tunggu dua-dua tu salah. So contohnya kalau saya buat apa dia? I kita buat kat sini. I is 1. I and then sum. Okay, dia punya increment dia apa dia? Increment dia adalah plus I. And then sum is sum plus 2. Okay, I start pada 1, sum start daripada 0. Tapi kena ingat sum start pada yang ni dia before this. Before the printf. So bila dia before daripada printf, so dia kena tambah siap-siap. Okay, tak ada masalah. Okay, 0. I plus 1, ini jadi 2 dan sum plus 2 dia akan jadi 2. Okay. And then I akan jadi 2, sum akan jadi 2, I plus 1 akan jadi 3 dan dia akan jadi berapa ni? 2 tambah 2 jadi 4. Sebab saya nak tengok mana yang akan berhenti dulu, mana yang akan sampai dia punya condition dulu, dia akan berhenti. Okay, and then I dia akan jadi 3, sum akan jadi 4, ambil nilai yang sebelumnya, and then 4 tambah 4 jadi 8. Salah kolom. Okay, 3 yang sebelum ni tambah 1 jadi 4, and then it will be apa dia? Sum plus 2, 4 tambah 2, 4 jadi 8. Okay, then I sama dengan 4. Kemudian sum akan jadi 8. 8 tambah jadi 5. 8 tambah 2 jadi 10. Saya rasa saya tersilap tadi ni. Dia akan tambah 2, dia bukan tambah yang sebelumnya. Saya tersilap kat sini. Sebab dia sum tambah 2. So 4 tambah 2 jadi 6.
So jadi akan jadi 6, 6 tambah sini jadi 8. So kalau kita tengok kat sini, pattern dia macam mana? Pattern dia adalah sum tu akan jadi 2, 4, 6, 8, 10 sampai ke 20. So 2, 4, 6, 8, 10, mungkin sampai 20. So yang last terakhir adalah 18. Okay, so dia akan stop dekat 18 untuk sum, untuk saya pun terbalik dah. Sum lebih kecil pada 10 kan. Okay, so dia akan stop sampai 8 untuk sum. Saya terbalik tadi. Tolong betulkan apa ni pemikiran awak. Okay, tadi kita buat I and then sum plus 2 and then I plus plus. Okay, I start daripada 1. Sum start daripada 0. 1, 0 tambah 2 jadi 2. Terus saya buat terus. And then yang ni jadi 2. Kemudian 2 sama 2. 2 tambah 2 akan jadi 4. 4, 3. Kemudian 3, 6 jadi 4. 4, 8 akan jadi 5. Okey. Dan 5 akan jadi 10. Jadi 6. Okey, so kalau tengok kat sini, sum dia punya ni. Okey, sum dia lebih kecil daripada 10. So maksudnya yang ni akan sampai dulu. So this one will be 0 first. Dia punya relation yang ni antara I less than 20 and sum is less than 10, yang ni akan jadi kosong dulu. So maksudnya dia tak perlu menunggu nilai I tu to reach 20 baru dia nak stop, sebab dia adalah this is AND logical operator. Okay, so dia output dia akan jadi 2, 4, 6, 8 sahaja. Okay, so kalau tengok dekat apa lagi? Okay, so kalau saya tengok kat sini, ada yang ni plus plus I dan yang ni kita ada post condition, yang ni kita ada pre-increment. Okay, rasanya ada beza tak kalau kita letak yang ni plus plus I versus I plus plus? Adakah dia akan membawa kepada perbezaan? Macam kita buat while loops dengan do while loops. Setelah kita belajar untuk loops ni, awak rasa adakah dia akan membawa perbezaan? Tak tahu? Adakah dia akan membawa perbezaan ataupun tak ada? Sama je. Macam yang apa ni? Kes-kes yang kita buat sebelum ni, ada yang membawa perbezaan, ada yang tak membawa perbezaan. Tapi untuk for loops, adakah dia akan membawa kepada perbezaan? Does it make any changes? Okay, so awak jawablah sendiri. Okay, so kalau kita compare 3 loops ni, let's try to see the difference between all these loops. Okay, yang pertama, let's see, cuba recall balik untuk yang ni kita bagikan kepada 3 bahagian. Okay.
Yang ni kita kata while, do, while, and then for. Okay, initial value untuk while dekat mana? Initial value dekat while dekat mana? Initialization. Dekat mula-mula, Doktor. Ada orang nak cuba cakap ke sebab saya tak dengar? Macam tadi nampak macam dia nak. Kalau ni boleh je apa ni? Boleh je type je dekat chat kalau ada masalah. So initial value untuk y dekat mana? Maksudnya sama ada dari segi apa I ke C ke apa benda ke. Doktor boleh tak patah balik dekat soalan yang apa yang slide tadi? Saya rasa ada problem dengan benda ni. Doktor. Tak tahu. Ah. Tak tahu kenapa. Dengar. Saya tak tahulah saya punya ni, saya punya apa ni? Oh, headphone ke doktor? Oh, okey. Apa tadi Saya soalan dah saya? tutup dah, saya dah off dah. Doktor boleh tak pergi balik slide sebelum ni? Ada benda termiss. Yang ni? Ya. Yang ni? Yang tadi tu. Ni. Oh. Okey, okey. Rasanya okey doktor. Okey, saya rasa dah okey kot. Tak payah guna benda ni lah. Tak tahu kenapa dia tak nak recognize dalam ni. Dia punya speaker. Tak recognize. Okay, so rasanya dah okey kot. Dia punya initial value dia kat mana? Initialization, bukan initial value, initialization. Dekat first statement. First statement, ya. Yeah. Atas sekali. Sama. So initialize. Sama juga dengan do while. Atas sekali. So initialize ni dia merujuk kepada condition kita. Condition yang kita nak berhenti. Yang apa ni yang dalam kurungan tu. While. Ataupun untuk ni. So while yang ni adalah condition. So yang ni condition yang ni. So kalau saya kata while kat sini. So condition ni merujuk kepada this value. Sama juga kalau kita ada do. And then kita ada while. Condition. Ni condition yang ni merujuk kepada this initialize. So yang lain-lain tu macam contohnya kalau saya ada x equals to x plus 1, x plus let's say 10, something like that. Yang ni awak boleh initialize dalam ni, tak ada masalah.
Tapi untuk yang initialize condition, untuk yang ni digunakan dalam condition kena buat siap-siap di atas. Kita dah cakap awal-awal lagi. Then condition this one. Okay, kita ada statement dia, statement. Dan kita ada plus or minus. Sama juga kat sini kita ada statement, ada plus or minus. So yang ni merujuk kepada condition yang sama ada kita increment atau decrement. Tapi kalau condition tu tak menunjukkan increment atau decrement, yang ni adalah optional. Macam yang saya tunjuk semalam, contohnya selagi awak tak masukkan nilai kosong, as long as your keyboard input is not 0, so dia tak perlukan tak perlukan plus or minus. Tapi yang ni selalunya kita perlukan plus or minus bila berkaitan dengan condition. While condition is true. Okey, tapi mana kita letaklah sebab apa? Sebab kita contoh yang paling mudah macam saya cerita hari tu, kita nak masukkan password mungkin 5 trials. 5 trials selepas 5 kali kita punya account kena hack, bukan kena hack, kena tutup dan kena buat balik. Dan mungkin awak kena create a new username. Tak boleh create. Ataupun kita boleh minta orang tu unlock balik kita punya account number. Okey, sama juga saya yang ni mungkin awak tak ni. Saya tanya apa tadi yang kat sini. Okey, tadi yang plus plus dengan plus I plus plus, kalau dalam for loops dia tak membawa perubahan. Okay, dia tidak membawa perubahan. Nanti kalau awak try lah sendiri, plus plus ke, minus minus ke, kat depan, kat belakang, dia tidak membawa perubahan. Sama macam kita buat yang sebelum ni, kalau kita letak dia punya plus or minus di bawah sekali, dia tidak membawa apa-apa perubahan. Benda tu yang sama. Tapi apa bezanya kalau kita letak benda ni di atas. So kalau tak nak ada masalah, letaklah sekali. Sebab takut nanti kita buat masalah. Okay, dan syntax comparing all three loops. Benda yang sama sebenarnya, cuma syntax dia berbeza. Okay, untuk for loops, dia punya initialize ni, initialize, and then condition, and then plus or minus, dia dalam satu line yang sama. Yang tu je beza. Dia punya ni. Dan yang terakhir sekali, initial untuk do while dia spesifik, dia special sikit. Sebab apa? Sebab walaupun dia punya condition ni false, katakan saya letak condition yang sama untuk for while, do while. Okay, next condition dia false. Yang ni at least dia akan ada output. Dia akan ada results. Okay, contoh. Kita buat aktiviti sikit. Change the loops to for and do while. So yang ni change the loop for and do while. So saya guna ni kejap. Jamboard. Saya nak buka Jamboard. Okey, saya dah bagi link kat situ dan
Share sikit. Share screen. Okey, dia punya ni apa dia? X sama dengan kosong. Sikit. Okay. Change the loop into for loops. So X, integer X. Okay. And then while X is less than 10, in Fx plus plus. Condition adalah while X is less than 10. And then in Fx. X plus plus. So soalan saya adalah change into do while and for. Yang ni adalah while loops. So saya nak tukar kepada while dengan do while and for loops. Awak boleh klik yang kat sini ni, yang ada T kat sini. Dia guna keyboard. Kalau yang tulis dengan apa ni, dengan mouse ni macam susah sikit. Kecuali kalau awak ada pensel. Apa tu? Yang biru tu boleh sebelah sini sikit tak? Nanti takut kacau yang kawan awak buat. Kenapa padam?
Okay, seorang je kan nak try. Yang lain mungkin, yang lain tu boleh try untuk for loops. Mana awak dah buat untuk while loops. Okay, kita tengok. Tak apalah. Nak tunggu semua orang buat. Sampai ke sudah. Apa ni? Kita tak ni. Tak siap. Okay. So, kalau dia punya format dia macam mana? Format kalau tengok dah betul. Cumanya, kita tengok dekat do while loops. Okay. Adakah condition dia akan berubah? So, kalau tengok dekat kawan awak ni, dia buat condition dia berubah. X lebih kecil daripada 9. Okay, jawapan dia tak berubah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak buat kepada for loop, do while loops. Okay. Dia cuma ubah kedudukan dia sahaja. Kedudukan condition. Dan Y ni duduk di bawah. So, dia punya macam mana? So, yang ni untuk do while. Integer. Benda yang sama sebab dia punya initialization di atas. Dan kita do printf. Benda yang sama. Komputer saya slow sikit ni tiba-tiba. So, akan jadi X++. And then Y X is less than 10. Macam ni je. Benda yang sama. Kalau tengok kat sini, dia punya, apa ni, dia punya, like dia punya Y, condition, sama. Statement, sama. Ini tak merubah statement. Initialization, benda yang sama. Okay, so kalau tengok kat sini pun sama ni. So ada kesalahan dia. Kesilapan cuma di sini saja. Dia tidak merubah dia punya condition. Okay, kalau tengok kat sini, sepatutnya awak kena declare this integer. So integer X ke atas. Integer X. Ini tak ada masalah. So start from 0, condition less than 10, increment by 1, and then printf. Dan tidak ada, so saya nampak ni, tidak ada no semicolon. So ini tidak ada semicolon belakang for. Sama juga untuk while loops, tidak ada semicolon. No semicolon. Tapi untuk while loops, ada semicolon. While loop saja beza. Sebab dia macam statement. Sebab do ke atas. Untuk end dia punya do statement. Okay, let's see this one. Sure. Okay, so yang ni dah menjawab soalan. Okay, kalau saya buat yang ni.
Saya rasa saya cuma tunjukkan dari segi dia punya konsep saja, tak perlu nak tulis. Okey. So kalau kat sini kita tengok dia punya ni adalah initialize. Condition dia and then this is decrement. So yang ni apa dia? Yang ni so maksudnya apa? So this is x equals to x minus 2. So bila x equals to minus 2, berapa kali dia akan keluar? Okay. Berapa kali dia akan keluar? Dia akan keluar start daripada 12, tolak 2 jadi 10, tolak 2 8, tolak 2 jadi 6. Okay, so dia akan berhenti sampai 8 sahaja. So dia akan keluar sebanyak 3 kali. 12, 10 dan 8. Tapi kalau kita nak tukar kepada while and do while loops, benda yang sama. So initialize ke atas, while condition is bigger, x is bigger than 7, and then printf, and then x minus equals to 2. So ikut turutan dia. Okey. Ada persoalan setakat ni? Okey, kalau tak ada, saya teruskan untuk bahagian yang kedua untuk loop, for loops, iaitu nama dia nested for loops. By the way, kalau awak tengok lagi satu yang ni, kita ada setengah ni macam apa ni? Macam yang ni ada curly braces. Sebab apa? Sebab kita ada 2 statement. Tapi untuk for loops tak perlu. Sebab apa? Kalau ada single statement, so dia yang ni kepunyaan for loops. Contohnya kalau ada satu lagi statement, print f, silap. Kalau saya ada, kalau katakan saya buat, kalau saya buat apa ni? Okey, y sama dengan y tambah x. Contoh. And then saya buat print f t. Okey. Kalau dalam kes kat sini, yang ni akan, this belongs to the for loops. Tapi yang ni dia akan print only once. Sekali saja dia keluar. Sebab apa? Sebab dia di luar daripada for loops. Dia bukan kepunyaan for loop sebab dia tidak ada curly braces. Kecuali kalau awak letak curly braces kat sini, saya tekankan banyak kali awak perasan kalau saya letak sini curly braces and then saya kata apa di antara ni y sama dengan y plus x. Okay, then close curly braces, barulah dia akan keluar x ni. Let's say this is y. Dia akan keluar banyak kali. Tapi sebaliknya, first line, dia akan execute yang first line. Yang second line, tak ada kena-mengena dengan dia. Okay. Nested for loops. Macam kita buat nested if. So, nested if, kita ingat balik. If, and then condition, and then if, condition, else. So, ini ni. Condition, and then your statement, and then else. Contoh. Okay, so maksudnya apa yang ni adalah if, nested if else. So, nested if. Sebab yang ni kepunyaan if yang pertama. The whole thing is
Sama dengan nested loop. Nested loop, tujuan dia apa? Tujuan dia nak, this is to access multi-dimensional array. Okay, yang ni selalunya merujuk kepada, this is the outer loop. Outer loop merujuk kepada row. And then the inner loop, this correspond to the column. Okay, apa maksudnya? Row and column. So kalau awak ingat, let's say this thing. Saya nak padam semua. Okay. So let's say we have matrix A. A sama dengan, in general, A is a matrix. See, A is M by N matrix. Okay, so kita ada dia punya ni adalah A11, A12 sampai A1M. Bukan MN. Satu N. Dan kita ada A21, A31 sampai apa dia? M1. And then yang ni akan jadi sampai dekat sini akan jadi AMN. So dia punya ini nama dia apa? This is called the index ataupun indices. Indices tu apa? Macam index figure. Index finger tu apa? Yang ditunjuk. So index ni dia menunjukkan tempat tu kat mana. Indices tempat dia dekat mana. Which row, which column. Okay, dan selalunya dalam apa ni, dalam A kita kata A sama dengan matrix of A is a set of A, I, J. So awak belajar dalam ni, dan I, J start daripada apa ni, M by N. So from 0 to N and from 0 to N. Boleh, tapi dalam apa? Dalam C programming dia tidak bermula dengan, kebanyakannya dia tak bermula dengan 1. Dia akan start pada kosong, dia punya indices dia tu. Index dia akan start pada kosong. Tapi kalau awak nak ignore kosong tak ada masalah, sebab bila awak ignore kosong dia akan ada macam empty space kat situ. Boleh start dengan 1, tak ada masalah. Okey, so kat sini pun ada typo sebenarnya. Yang ni sepatutnya J is less than 5. Less equal than 5. Okay, betulkan dalam nota. So yang ni kalau tengok dia adalah 9 by 4 matrix. Ataupun dia tak semestinya matrix. Kemungkinan dia adalah table or schedules or anything that have array. So contohnya apa? Contohnya kalau saya ada, say this is student name, and then this is my student ID, and then this is my mark. Jadi contohnya kata Balkis. Student ID 001 contohnya. Mark dia berapa? Contoh 50. Kita bagi lebih sikit 95. Contohlah. Okay. Name ni. Saya nampak mana yang kat atas ni je lah. ID 007 01010. Mark berapa? 80. 84 lah contohnya lah. Saya bagi contohnya. Okay. So yang ni pun sama juga. So yang ni, this is array also. Dia kita nak apa ni? Kita ada table. Let's say this is what? How many? 3 rows. Ini 3 rows and 3 column. Three rows and 3 column.
Apa yang ada rows ataupun apa yang ada column. Dan selalunya kalau kita ada this is satu lagi, contohnya kalau saya ada koordinat X and then Y. Ini contoh koordinat yang kat sini. So contohnya apa dia? This is point P. P merujuk kepada X of I and then Y of J. Pun boleh juga. This is sebab apa? Sebab dia ada dia punya ni tersendiri. Say this is its column. Yang ni dia ada row. X and Y. Boleh, tak ada masalah. Dan satu lagi dia boleh juga merujuk kepada apa dia? Space. 3D space. This point, let's say R. R point dia apa? XI, YJ, and then ZK. Because Y dia ada column kat sini, and dia ada row, and then dia ada height. So this is row, column, row, and then height. 3D, representation of 3D. And then 4D, boleh merujukkan kepada some spaces and also the time pun boleh juga. So dia tak semestinya dua sahaja, IJ, dia boleh jadi K and so on. So you can have multiple loops, multiple nested for loops. Itu sebagai contoh saja. Okay, dan kita tak pergilah sampai ni, tak pergi. This is beyond your scope. Ini kita sampai 2D saja, macam jadual, 2D matrix, yang tu saja. Kita tak lebih daripada 3D. So maksudnya cuma ada dua saja. Okey, contoh kalau saya apa dah? Saya takut saya terlebih. Okay, 5 minit je lagi. Okey, kalau awak tengok kat sini, cuba tengok dia punya condition and then the output kat sini. Output dia nampak macam mana? Akan keluar macam mana? So saya ada, saya bagi hint lah sikit. Integer n, so saya minta the user to key in the number of n. Apa tu n? So n kita tengok the number of rows and the number of columns. Ingat sini adalah row, yang ni adalah column. Okay, contohnya saya kata insert n, let's say n sama dengan 4. Si n equals to 4. So I dia akan jadi I is less than 5. J is less than 5. I start daripada 1, berhenti sampai 4. J start daripada 1, berhenti sampai 4. Sampai 4. Dia sebab 4 lebih kecil pada 5. And if I equals to J, saya masukkan if condition kat situ. If I sama dengan J, maksudnya apa? Maksudnya if row sama dengan column. Saya akan print out nombor 1. Print out 1. Selain daripada tu, else, saya akan print out kosong. So ni untuk column. Habis saya pergi dekat column, saya akan print new line. So saya akan pergi ke new line, next line. Okay, saya tak sempat nak ni. So nanti kalau cuba awak try benda ni, sebelum awak run benda ni, awak rasa output dia apa dia? Output dia apa? Okay, so setakat ni saja dulu. Kalau ada soalan, please let me know. Ada soalan ke? Tak ada? Okay, so insyaAllah kita jumpa besok. Saya kata lagi,
walaupun minggu ke-7 kita akan mula lab secara face to face untuk semua. Tapi kalau siapa yang balik awal, datang awal, nanti kan minggu depan kami cuti SEM, cuti mid-SEM. Okay, ada seminggu lagi kan? Seminggu lagi, kemudian minggu depan ada seminggu lagi. So minggu lagi ni minggu ke-6. Okey, so siapa yang dah ada dalam kampus, contohnya lepas raya tu siapa dah ada dalam kampus, tak ada masalah kalau awak boleh datang je face to face untuk lab. Dan mungkin untuk kelas pun saya akan cuba buat face to face bila selepas raya, sebab saya percaya ramai yang balik akan datang UPM selepas raya. Betul ke? Ramai yang datang Betul, Doktor. Mungkin Doktor. Betul, Doktor.